Pemerintah sedang mengkaji pelbagai langkah tambahan bagi membantu rakyat menerusi Belanjawan 2024 sedang pelbagai cabaran yang mungkin timbul tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong berkata, ini termasuk pelbagai saranan yang timbul semasa perbincangan melakar Hala 7 Singapura. DPM Wong berkata demikian semasa pelancaran pengagihan terbaharu baucar CDC siang tadi. Setiap isi rumah di Singapura kini mendapat lagi $500 baucar CDC bagi membantu perbelanjaan harian mereka. Seperti tahun lalu, kegunaannya dibahagi dua. Sebanyak $250 boleh digunakan untuk berbelanja di lebih 23,000 kedai dan gerai penjaja di estet-estet perumahan. Pengagihan tahun ini yang menelan belanja sekitar $635 juta dilancarkan Timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong. Ini merupakan jumlah tertinggi diagihkan sejak skim tersebut bermula ketika pandemik berlaku. In the end, the government schemes are not just about financial support. They reflect our priorities and our values in Singapore. Our values that those who are better off, those who do well in life, should do their part to contribute and give back to society. And the government can use the revenue it collects to help those with greater needs, those who are more vulnerable, those with lower incomes. That is how we support one another and help each other through difficult times. Baki $250 pula boleh digunakan di 8 rangkaian pasaraya termasuk NTUC FairPrice, Cold Storage dan Prime. The CDC voucher is very well received last year. I think mainly because, first of all, it's very easy to be redeemed. So most of our customers were very happy that with the increasing cost of living, they are able to be supported. And they mentioned to us that every little bit helps. The GST is going higher, right? So all the groceries, and then it is really beneficial for all the residents, not only for those low incomes. It's very useful for me and the family because we actually eat a lot of hawker food. So we actually support the hawkers as well. Seperti tahun-tahun sudah, hanya seorang anggota keluarga perlu untuk log masuk ke laman rasmi baucar CDC menggunakan akaun SingPass. Mereka akan menerima pautan baucar menerusi SMS. Para penduduk yang kurang celik digital serta warga emas boleh mendapatkan bantuan kelab-kelab masyarakat untuk mencetak baucar tersebut. Baucar CDC boleh digunakan sehingga akhir tahun ini. Sementara itu, pemerintah sedar terdapat pautan palsu mengenai skim tersebut yang sedang beredar. Laporan polis sudah dibuat dan siasatan sedang berjalan. Para pelajar Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah mencatat kelulusan penuh bagi peperiksaan International Baccalaureate atau IB tahun 2023. Kesemua 23 pelajar kohort itu meraih diploma IB berserta diploma Dwibahasa IB. Secara keseluruhan, mereka meraih markah purata 33.7 mata berbanding 36.05 mata pada tahun sebelumnya. Tahun pertama di Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah adalah waktu yang sangat mencabar buat Muhammad Safwan Rusli. Beliau bergelut dengan krisis dalaman bahawa kehidupannya tidak bermakna. Perasaan negatif seperti tekanan, kebimbangan dan putus asa itu berlanjutan hingga ke tahun akhir apabila Muhammad Safwan kehilangan bapa tersayang. Tahun pertama dalam IB saya macam hilang makna dalam kehidupan saya. Mula tanya soalan-soalan seperti apakah nilai diri saya, apa yang saya tengah buat sekarang ni. Dalam 2 tahun ni saya dapat belajar yang paling banyak ialah tentang diri saya. Berkat sokongan kukuh guru, keluarga dan teman-teman, Safwan bermuhasabah diri dan mula berfikiran positif sehingga berjaya lulus peperiksaan dan meraih diploma IB beliau. Beliau kini berminat untuk menceburi bidang kewangan Islam. Kadang-kadang kita terlalu fikir, alamak, kita ni macam nak buat ni ke tak? Kalau ada sokongan yang bagus, kita go je. Saya ingin melihat segi kewangan ni dari perspektif atau dari sudut Islam. Saya rasa itulah tanggungjawab saya untuk menengahkan isu-isu semasa, more specifically tentang financial dan kewangan, tetapi dari sudut Islam.
Seorang lagi pelajar yang cekal menghadapi cabaran adalah Zakia Hanim Zaini. Meskipun harus mengimbangi 11 mata pelajaran dalam kurikulum Islam dan subjek akademik IB, Zakia pastikan dirinya tidak terlalu tertekan. Saya gemar menghadiri majlis-majlis di mana saya dapat merehatkan minda saya buat sementara waktu daripada pembelajaran. Jika saya menghadiri majlis-majlis yang diadakan oleh asatizah tempatan kami, ia memberi saya semangat dan juga visi untuk menjadi, insya-Allah untuk menjadi seperti mereka satu hari nanti. Berkat kegigihannya, Zakia yang bercita-cita untuk menjadi guru bahasa Arab meraih tempat ketiga dalam kohortnya. Saya ingin menjadikan masyarakat Melayu Islam Singapura yang lain minat dalam bahasa Arab juga, dan jikalau saya mampu insya-Allah untuk mengajar mereka bahasa Arab dan menjadikan bahasa Arab bahasa yang di mana semua masyarakat boleh berbicara. Pada saya bahasa Arab adalah suatu bahasa yang sangat berharga bagi umat Islam Singapura. Ini merupakan kohort keempat pelajar Madrasah Al-Junaid mendapat keputusan mereka setelah menerima pentauliahan IPU pada Oktober 2018. Dalam pada itu, 160 pelajar Sekolah Kesenian Singapura SOTA juga mendapat keputusan peperiksaan IB mereka hari ini. Dua lulusannya berkongsi bersama wartawan Nur Arina Ahmad Anis tentang pengajian seni mereka di sekolah itu. Farah Haji Nazimuddin terpukau apabila menonton persembahan musikal Wicked ketika usianya 10 tahun. Pengalaman itu mencetus minatnya untuk mendalami bidang seni teater. Dan demi memenuhi impian dan membina kerjaya sebagai seorang pengarah, Farah mengikuti program berkaitan kerjaya IB atau IBCP di SOTA. Sepanjang pengajian selama 6 tahun, Farah diberi peluang mencipta dan meneroka keajaiban seni teater. Saya suka bidang teater kerana saya rasa bangga bila saya melihat idea dan visi menjadi satu realiti di pentas. Setiap kali saya ada di pentas, ia memberi kepuasan kerana saya menarik hatian penonton kepada sesuatu isu. Seorang lagi lulusan program IB SOTA ialah Muhammad Irfan Muhammad Rapid. Beliau tertarik dengan kekayaan budaya dan kepentingan sejarah seni di Asia Tenggara. Pengalaman saya di SOTA adalah sesuatu yang amat unik kerana kedua-dua akademik dan seni diberi tumpuan yang sama rata. Selain daripada itu, SOTA menggalakkan kolaborasi dan ini menghasilkan sesuatu masyarakat yang amat bersatu padu. Kita didorong untuk menceburi pelbagai medium seperti pensel, painting, ceramics, dan dengan ini kita lebih open-minded lah. Antara pengalaman yang tidak dapat beliau lupakan adalah sewaktu terlibat dalam persiapan pameran tahun kelima Palindrome. Pengalaman itu membina pemahaman yang lebih mendalam tentang kerja-kerja di sebalik tabir seperti pertimbangan dalam penyusunan karya seni mengikut tema. Irfan merancang untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang pengkhususan yang berkaitan seni Asia Tenggara. Setelah tertangguh, sekurang-kurangnya 3 penerbangan dari Jepun selamat mendarat di Changi pagi tadi. Pesawat JL35 milik Japan Airlines mendarat di Terminal 1 Changi pada 8.10 pagi tadi selepas hampir 1.5 jam tergendala. Ketibaan pesawat SIA pula tertangguh lebih 3 jam. Yang pasti, para penumpang dari lapangan terbang Haneda mendarat dengan perasaan bercampur-campur, terkejut, prihatin, lega. Sekumpulan 4 orang penumpang ini berkongsi mereka terhidu bau getah terbakar apabila keluar daripada monorail di Haneda. Mereka kemudian terpaksa berpindah terminal ekoran pesawat yang terbakar di landasan. Ada yang sempat menyaksikan kebakaran menggunakan zoom kamera telefon bimbit mereka. Selepas melihat ada pesawat yang berjaya berlepas dan mendarat dari bahagian lain Haneda, mereka mula menarik nafas lega. Mereka berkongsi berasa selamat untuk berangkat dan bersyukur dapat kembali ke tanah air. Syarikat-syarikat Singapura dan Malaysia kini boleh memanfaatkan satu sumber baharu bagi keperluan kaki tangan mereka.
Ini selepas Dewan Perniagaan dan Perusahaan China, Singapura dan Malaysia berganding bahu menumbuhkan satu jawatan kuasa bagi membantu perniagaan dalam pelbagai aspek seperti tenaga pekerja. Dua Dewan Perniagaan ini mewakili lebih 140,000 syarikat dan persatuan perdagangan. Dengan rangkaian yang luas ini, syarikat-syarikat Singapura boleh mendapat akses lebih mudah bagi mendapatkan pekerja Malaysia menerusi jawatan kuasa baharu itu. Selain itu, jawatan kuasa bersama ini ingin berkongsi maklum balas dan idea-idea dengan pemerintah masing-masing. Ini akan membantu syarikat-syarikat mengharungi pelbagai dasar dan persekitaran perniagaan di kedua-dua negara. Jawatan kuasa ini juga akan menyediakan sumber-sumber bagi syarikat-syarikat yang ingin mengembangkan perniagaan mereka. We also want to help them to say how to find synergy between having your high value add component of their business in Singapore and can be complemented by a lower cost type of operations, so that you will create better living for people in both countries. At the same time, you can achieve cost optimization as well as profit optimization. Kerjasama ini mengukuhkan lagi perjanjian-perjanjian yang sudah pun dimeterai kedua-dua Dewan Perniagaan dalam bidang seperti kemampanan dan pelancongan.